Bayangkan, sebuah kerajaan yang dituduh gagal tetapi mendakwa telah melonjak hasil negeri dari RM4 bilion ke RM7 bilion, menyalurkan hampir RM1,5 bilion bantuan kepada ratusan ribu rakyat dan menggandakan peruntukan beasiswa, semuanya dalam tempoh kurang 4 tahun. Siapakah mereka dan apa kisah sebenarnya di sebalik angka-angka mengagumkan ini? Tonton hingga akhir untuk ulasan lengkap dan perspektif sejarah yang membuka mata. Kota Belud. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Noor menolak dakwaan pembangkang bahawa Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah kerajaan yang gagal. Jika benar kerajaan GRS gagal, kita tidak akan mampu menyalurkan begitu banyak bantuan kepada rakyat dan kita juga tidak akan mampu meningkatkan hasil negeri kepada RM7 bilion berbanding hanya RM4 bilion sebelum ini. Pembangkang hanya tahu menyebarkan fitnah dan pembohongan di media sosial. Terutama kerajaan 2,5 tahun itu, mereka tidak mempunyai perancangan semasa berkuasa, tetapi sekarang bercakap besar seolah-olah mereka tahu segala-galanya. Katanya semasa program Ramah Mesra Community Sabah Maju Jaya SMJ bersama Ketua Menteri di Kampung Pantai Emas di sini pada Ahad. Beliau berkata, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan Negeri GRS telah memulakan kira-kira 400 inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ, manakala sekitar 94% daripadanya telah dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Kerajaan negeri telah membelanjakan sejumlah RM1,49 bilion yang memberi manfaat kepada 336,076 penerima bantuan kebajikan dari tahun 2021 hingga 2024, termasuk skim bantuan AM, SBAM, skim bantuan anak yatim, SBAY, dan lain-lain, jelas Hajiji. Beliau berkata, jumlah itu adalah tambahan kepada peruntukan RM385,5 juta pada tahun ini untuk pelaksanaan program sentuhan kasih rakyat syukur yang memberi manfaat kepada 100,000 penerima daripada golongan miskin dan miskin tegar. Bagi tahun 2025, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM488,5 juta untuk melaksanakan pelbagai program pembasmian kemiskinan, katanya. Beliau menambah, kerajaan negeri menggunakan pangkalan data Sabah atau PADANS untuk mengenal pasti bentuk intervensi bersesuaian berdasarkan profil ketua isi rumah KIR. Katanya, tahun ini kerajaan negeri juga kekal komited menyokong aspirasi kerajaan persekutuan selaras dengan Pelan Pembangunan Hala 7 SMJ dan Belanjawan Negeri Sabah 2025 dalam agenda pembasmian kemiskinan. Selain itu, Ketua Menteri berkata kerajaan negeri telah membelanjakan kira-kira RM1,33 bilion bagi pembangunan modal insan khususnya dalam bidang pendidikan. Perkara ini tidak pernah dilakukan sebelum ini. Kita telah meningkatkan peruntukan beasiswa negeri kepada RM138 juta tahun ini berbanding hanya RM50 juta sebelum ini, katanya. Kerajaan negeri juga telah menekankan aspek ekonomi biru untuk menjana kekayaan baharu dan meningkatkan pendapatan negeri, katanya. Beliau berkata, ini adalah tambahan kepada hasil tambahan daripada sektor minyak dan gas menerusi penglibatan lebih besar negeri selepas termeterainya perjanjian kolaborasi komersial CCA bersama Petronas. Hajiji turut berkata, warisan sering bercakap seolah-olah merekalah yang memulakan program pengukuran tanah anak negeri Sabah
pantas, sedangkan program itu sebenarnya telah lama dilaksanakan sebelum itu. Saya perlu menyatakan perkara ini kerana saya tidak mahu rakyat di Kota Belud terpedaya dengan pembohongan pembangkang, katanya. Hajiji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, GRS, turut menyeru rakyat agar memastikan kemenangan gabungan itu di semua 4 kerusi DUN di sini. Selepas itu, Hajiji menyampaikan geran tanah pantas kepada 10 penerima mewakili 502 yang lain. Ketua Menteri turut menyampaikan bantuan kebajikan, kunci rumah mesra SMJ serta sumbangan kepada 66 buah sekolah di daerah ini melalui Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Sebagai latar tambahan, berdasarkan laporan berita Astro Awani pada 30 Januari 2025, sepanjang pelaksanaan SMJ, kerajaan negeri tetap mempertahankan kestabilan politik sebagai asas program pembangunan. Majlis-majlis seperti Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2025 disandakan disertai dengan penegasan bahawa hanya perpaduan dan kestabilan dapat menyokong kelangsungan ekonomi Sabah yang sedang berkembang. Hasil kutipan negeri dilaporkan meningkat dari RM4 bilion ke hampir RM7 bilion dengan unjuran mencapai RM8 bilion dalam 2 ke 3 tahun sekiranya mandat diberi kepada gabungan GRS-PH+. Sedikit konteks sejarah untuk para sahabat penonton semua. GRS ditubuhkan pada 12 September 2020 oleh Hajiji Noor sebagai gabungan PN, BN dan PBS. Dalam Pilihan Raya Negeri Sabah 2020, 26 September, gabungan ini meraih 38 kerusi, membolehkan beliau mengambil alih tampuk pemerintahan Sabah pada 29 September. Sepanjang lebih 400 inisiatif, ratus ribu bantuan kepada rakyat dan pelaburan besar dalam pendidikan serta ekonomi biru. Apakah ini bukti wujudnya kerajaan efektif? Apakah pendekatan data-driven seperti Padans boleh menjadi model untuk negeri lain? Bagaimana pula dengan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial? Kami mahu dengar pandangan anda, tuliskan di ruangan komen, dan jika anda rasa video ini membantu menambahkan wawasan anda, jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa di video seterusnya.